Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Surat 68, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita pada hari qiyamah. Tajuk dia. Dibuat tajuk gitulah. Kita pada hari qiyamah. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diri kita akan hidup semula. Akan hidup semula, akan dibangkitkan semula. Akan hidup semula, akan dibangkitkan semula. Daripada kubur pada hari qiyamah. Dan pada hari kiamah juga dihisapkan akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisap akan dia. Dan juga pada hari qiyamah ditimbang akan amalan kita dalam mizan, kurungannya neraca, supaya zahir. Kalau berat kebajikan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga. Dan kalau berat kejahatan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kejahatan ke dalam neraka. Tajuk kemudian tu Siratul Mustaqim, titiang sirat. Di bawah lagi tu tajuk dia Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Telaga Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah lagi tu neraka. Kerana terakhirnya bicara syurga. Kita pada hari kiamah ni selepas dibangkitkan daripada kubur itu, kita pada hari kiamah. Dan wajib kita i'tiqad bahawa diri kita akan hidup, akan dibangkitkan semula daripada kubur pada hari kiamah. Diterus pergi kepada Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan kembali. Dia tak bicaralah berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama. Tidak dibicarakan tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi.
tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan. Ini dibangkitkan. Ini tiup sangkakala yang kedua. Antara tiup sangkakala yang pertama dengan tiup sangkakala yang kedua, terpisahnya 40 tahun. Terpisah antara tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi, dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian manusia. Senggangnya 40 tahun. Senggangnya 40 tahun. Jadi tak bicara di sini tiup sangkakala yang pertama yang kita panggil kiamat. Yang kita panggil hari kiamat. Hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Itu. Tiup sangkakala yang pertama. Di sini pergi kepada kita pada hari kiamat ni maksud apa? Qiyamah. Apa makna qiyamah? Berdiri. Qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kita pada hari qiyamah. Kita pada hari berdiri. Apa di sini qiyamah? Qiyamah di sini berdiri di padang mahsyar selepas tiup sangkakala yang kedua. Itu qiyamah. Qiyamah ni berdiri. Apa ni berdiri? Dibangkitkan kembali, kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itulah qiyam. Qiyamah. Ni kita pada hari kiamat. Apa di hari kiamat? Hari dibangkitkan kembali. Betul lah. Tapi kita sebut kiamah ni yang kitanya kiamah ni tiup sangkakala yang pertama berlakunya kiamah. Bilakah berlakunya kiamah? Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat berlakulah kiamah. Berlaku kiamah pada hari Jumaat. Mana apa tu? Kiamah di situ. Tiup sangkakala yang pertama. Dia kiamah ke yaumul akhirah ke, disama je lah. Sebab hari akhirat ni dia ada ratus-ratus nama. Hari akhirat ni dia ada ratus-ratus nama. Dia ada yaumul ba'si, yaumuddin, maliki yaumiddin. Yaumuddin tu apa tu? Hari qiyamah. Hari akhirah. Ada banyak nama. Cuma saya sebut tadi tu asal makna. Asal makna qiyamah tu berdiri selepas tiup sangkakala yang kedua, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyamah. Jadi sini ni bicara hak berdiri pada hari akhirah selepas dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bicara di sini berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala pertama dihancurkan langit dan bumi. Dan wajib kita i'tikad bahawa diri kita akan hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Diri kita akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Yang akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat ni bukan hanya diri kita sahaja. Bukan hanya diri kita sahaja. Bukan.
yang akan dibangkitkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan. Makhluk yang dibalas, ada balasan baik buruk, manusia, jin, malaikah dibangkitkan. Makhluk yang tidak ada pembalasan, binatang-binatang, burung-burung, pandangan yang muktamad dibangkitkan juga. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, yang dibangkitkan hanyalah mereka yang akan menerima balasan. Manusia, jin, malaikah akan dibangkitkan. Adapun binatang, burung-burung tidak akan dibangkitkan sebab mereka tidak akan menerima balasan. Sekarang tidak, semuanya akan dibangkitkan. Dan semuanya akan ada pada masa hisab. Kalau seseorang menzalimi binatang, binatang tu akan terkehadapan, akan mendakwa manusia yang menzalimi akan dia. Mana apa itu? Dibangkitkan sekalian, bukan hanya yang akan menerima balasan, manusia, jin, malaikat, bahkan binatang, burung-burung pun akan dibangkitkan kembali, tapi akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang dibangkitkan, guguran. Kita kena faham, guguran ni yang tak cukup 6 bulan, itu dia panggil guguran. 6 bulan ke atas dia tak panggil guguran. Orang kita panggil guguran juga. 6 bulan, 7 bulan dia tak panggil guguran. Itu dia panggil beranak. Sama ada hidup, sama ada tidak hidup, dia panggil beranak. 6 bulan ke atas. Guguran ni tak cukup 6 bulan, dia panggil guguran. 5 bulan ke 4 bulan ke, dia panggil guguran. Adapun sempurna cukup 6 bulan, dia tak panggil guguran. Faham tak ni? Sebab itulah kalau 6 bulan ke atas, walaupun dia keluar tu senyap, tidak ada tanda hidup sekalipun, senyap dia keluar, mana mati dalam perut dah. Sekalipun 6 bulan ke atas, jenazahnya sebagaimana jenazah orang dewasa. Mandi, kapan, sembahyang, ke bumi. Pada ni. Sebab itu bukan guguran. Hak tu akan dibangkitkan pada hari akhirah. Hak 6 bulan ke atas, dibangkitkan pada hari akhirah dalam keadaan dengan roh dianya seperti ahli syurga lah. Ahli syurga macam mana? 7 hasta lebar, 60 hasta tinggi. Hak guguran, hak bukan guguran, hak 6 bulan tadi. Itu pergi pada hak guguran. Guguran ni tak sempurna 6 bulan dipanggil guguran. Kalau guguran ni selepas ditiupkan roh, ditiupkan roh ni 4 bulan. Guguran yang ditiupkan roh pun sama juga, akan dibangkitkan dalam rupa ahli syurga tadi. 7 hasta lebar, 60 hasta tinggi. Adapun kalau guguran tu belum lagi ditiupkan roh, kalau guguran sebelum ditiupkan roh, dia akan dibangkitkan juga. Dia akan dibangkitkan juga. Kemudian Allah Taala jadikan guguran yang belum ditiupkan roh ni, Allah Taala jadikan kembali menjadi tanah. Tu. Kalau guguran pada masa guguran tu belum lagi ditiupkan roh. Kalau guguran tu sudah ditiupkan roh, dibangkitkan kembali dan jasadnya seperti ahli syurga dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini guguran.
6 bulan bukan guguran. Hak tu pasti akan dibangkitkan kembali selepas tiup sangkakala yang kedua. Yang ni. Dia cuma kalau dalam bab pekoh lah ni. Kalau 6 bulan ke bawah, 4 bulan, 5 bulan lah, sudah zahir kejadian. Mana zahir kejadian? Ada bahagian kepala, ada bahagian tubuh, bahagian tangan, bahagian kaki, ada bahagian dah. Pandai ni. Ada bahagian dah. Tetapi pada masa keluar tu tidak ada tanda hidup. Tanda hidup ni bergerak, bunyi, bernafas, dada dia bergerak, itu ada tanda hidup. Kalau sudah nyata kejadian, ketika keluar tu ada tanda hidup, maka wajib 4 perkara lah, macam orang dewasa lah. Mandi, kapang, sembahyang dan ke bumi. Tapi kalau 4-5 bulan, zahir kejadian, pada zahir kejadian, ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, tak sempurna. Tapi zahir dah bentuk tubuh manusia. Tapi pada masa keluar tu senyap. Tidak ada tanda hidup. Walaupun 4 bulan, 5 bulan sudah ditiupkan roh. Masa keluar tu tak ada tanda hidup. Bukan kita nampak, kita keluar. Dia keluar tu tak ada tanda hidup. Maka jenazahnya wajib 3 perkara. Fardu kifayah. Mandi, kapan, ke bumi. Solat tak boleh. Ni faham tak? 6 bulan ke atas itu macam orang dewasa. Walaupun tiada tanda hidup sekalipun, wajib fardu kifayah 4 perkara. Macam biasalah 4 perkara. Mandi, kapan, sembahyang, ke bumi. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, sudah zahir tanda hidup, sudah zahir kejadian manusia, 4-5 bulan, tapi masa keluar tu tidak ada tanda hidup. Walaupun sudah hidup dalam perut, tapi masa keluar tu tidak ada tanda hidup, maka dia hanya wajib 3 perkara. Mandi, kapan, ke bumi. Solat tak boleh. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, pada masa keluar ada tanda hidup, maka wajib 4 perkara lah. Mandi, kapan, sembahyang ke bumi. Adapun 4 bulan ke bawah, tidak nyata lagi kejadian manusia, tak nyata lagi, cuma daging stokor contohnya. Lepas guguran, hanya disunatkan saja, kita buku-buku kita tanam. Hanya sunat sahaja. Tiba-tiba dia pun campur dalam tong sampah. Tak ada berdosa apa pun. Sekarang guguran, keluar daging seketul. 3 bulan, 2 bulan tak okey lah. Tapi belum lagi zahir kejadian. Tak ada kepala, tak ada tubuh, tak ada tangan, kaki lagi. Tapi sudah ada daging lah. Dia pun gugur. Hak ni sunat bungkus dan sunat tanam. Tanamlah belakang rumah pun, bukan tanam kubur. Tanam belakang rumah pun tak apa. Sunat bungkus, sunat tanam. Sunat apa tak sunat? Tiba-tiba dia hak guguran tadi tu dibubuh dalam plastik hitam. Plastik hitam tu lah, plastik sampah. Dia pakai buang begitu je. Allah lah, ada buat gitu tau. Ada buat gitu? Tak ada orang buat gitu. Tapi kalau dia buat gitu macam mana? Berdosa? Tidak. Hanya sunat saja, bungkus dan tanam. Jadi guguran pada hari akhirah akan dibangkitkan kalau pada masa guguran tu sudah ditiupkan roh. Jadi akan dibangkit bukan hanya kita sahaja yang menerima balasan, manusia, jin, malaikat, dan yang tidak menerima balasan. Dibangkitkan kembali ni jelas lah ni. Ni ijma' ulama. Engkar dibangkitkan kembali, tak ada apalah. Kapih lalu dah. Allah Ta'ala berfirman, wa annallaha yab'asu man fil kubur
Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkit Allah Ta'ala akan mereka yang di dalam kubur. Dari Quran tu kan. Zalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan mereka yang ada pada kubur. Jadi bangkit di kubur ni, hak ni ijma' ulama' dan termasuk di dalam perkara yang diketahui secara darurah. Dia masuk dalam perkara maklumun fid dini bid-darurah. Perkara tahu belaka. Tiba-tiba diengkar, dia kata mati senyap, tak ada hari pembalasan, tak akan dibangkitkan kepada tu, kafir lalu dah. Sebab ijma' ulama' dan diketahui pada perkara agama orang tahu belaka. Hak timbul persoalan tu lah dalam Yasin tu. Soalan dari Yasinnya, qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Berkata ia, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang, walhal tulang tu dalam keadaan hancur. Siapa yang akan menghidupkan tulang? Manusia ni lah yang hancur dah, tak ada dah. Tak ada dah. Siapa akan menghidupkan kembali? Qul, jawab alimu ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Yang akan yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ini jawapan yang logik akal. Jawapan yang logik akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang walha tulang tu sudah hancur? Kul, jawab alimu ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, yang menjadikan ia pada hak mula-mula tu. Faham tak ni? Pada masa mula-mula ni, kita ni sebelum diadakan, kosong, tak ada apa satu. Hak dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ada dah tulang-tulangnya tapi hancur. Permulaan Tuhan buat kita ni ada apa? Ada tulang hancur? Tidak ada, kosong. Jadi kalau Allah daripada kosong Allah boleh mengadakan kita, pelik apanya? Kita ada dah, cuma hancur. Allah hidupkan kembalilah hancur ni. Payah apa? Mana ni? Pada dia panggil apa? Jawapan yang logik akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur? Tuhan yang menjadikan tulang yang hancur ni hak mula-mula dulu. Masa mula-mula Tuhan buat manusia ni ada apa? Tak ada. Pada tak ada. Kosong. Tuhan menjadi ada. Sekarang ni ada tapi hancur. Dia akan menghidupkan beli pelik apanya? Hak kosong Tuhan boleh buat. Maksud dia gitulah. Maksud dia Tuhan yang mengadakan kita daripada mula-mula dulu. Tuhan mengadakan kita daripada kosong, Tuhan menjadi ada. Tuhan kuasa. Lepas sekarang ni ada tapi hancur. Pelik apa? Tuhan yang sama yang akan menghidupkan kita. Gitu. Jadi hidup kembali ni hak ni jelas dalil Al-Quran yang mana engkar, jadi murtad, kafir orang ni. Dia selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, yang pertama-tama akan dibangkit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama-tama akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat menyatakan bahawa selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkit selepas dari Nabi adalah
Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang mengatakan selepas dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan Nabi Nuh alaihi salam. Barulah dibangkitkan akan sekalian rasul-rasul dan sekalian nabi-nabi. Kemudian manusia yang pertama yang akan dibangkitkan, yang mana manusia ni bukan nabi rasul, yang pertama akan dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi selepas habis dibangkitkan, dihidupkan kembali rasul-rasul dan nabi-nabi, manusia yang bukan nabi dan rasul, manusia biasa, yang pertama-tama yang akan dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas daripada dibangkitkan sekalian nabi-nabi. Kemudian selepas dibangkitkan, dia panggil nasyar, nasyrun, ba'sun, satu maknalah nasyar, nasyrun, ba'sun, sama. Lepas nasyar, lepas ba'sun, lepas dibangkitkan, maka akan dihasyarkan, akan dihalau kepada tempat berhimpun, dipanggil mauqif ataupun mahsyar. Tempat berhimpun dipanggil mauqif ataupun mahsyar. Jadi sekarang ni mula-mulanya akan dibangkitkan kembali. Kemudian akan dihalau berhimpun pada satu tempat dinamakan mauqif ataupun mahsyar. Yang mana daripada tempat bangkit kepada tempat berhimpun mahsyar, mauqif. Daripada tempat bangkit dengan tempat berhimpun tu, dihalaukan berhimpun di satu tempat, mauqif, mahsyar, dalam kelakuan yang tak sama, dalam kelakuan tak sama. Ada yang menunggang, ada yang menungganglah kenderaan daripada bangkit kepada mahsyar. Itu orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang berjalan kaki sahaja daripada bangkit sampai ke tempat berhimpun di mahsyar ataupun mauqif. Itu orang yang sedikit amalan. Ada orang yang daripada tempat bangkit kepada tempat berhimpun, dia berjalan atas muka. Berjalan atas muka makna apa ni? Berseret atas muka. Berjalan atas muka ni maknanya berseret atas muka. Berseret, al-mashi ala wajhi. Berjalan atas muka ni orang kafir. Itu orang kafir. Orang kafir, orang makan riba. Orang yang akan al-mashi ala wajhi, dia berjalan atas mukanya daripada tempat bangkit sampai ke tempat berhimpun, jalan atas muka, eret muka lah maknanya. Jadi muka ni jadi macam tapak kaki lah muka ni. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang makan riba, orang yang terbabit dengan riba. Kemudian ada yang dibangkitkan atas rupa kera. Dibangkitkan atas rupa kera ni orang yang berzina. Orang berzina akan dibangkitkan atas rupa kera. Dan juga orang yang suka mengadu-ngadu. Orang yang suka namimah. Pada namimah, dia bawa mulut untuk menjadikan orang berkelahi atau mengadu-ngadu. Dia bawa mulut atas jalan nak merosakkan. Dia bawa mulut atas jalan nak comel, tak apa. Macam mana bawa mulut nak jadi comel? Kawan kita kata semoleknya kita gini. Tu bawa mulut juga panggil. Kawan tu nasihat dia. Dia pun bawa mulut. Dibawa perkataan kawan dia pada orang lain pula.
Kawan kita kata nak moleknya kita kena belajar. Tu tak apa tu. Itu bawa mulut nak menjadikan islah. Ada ni dia panggil apa tu? Bawa mulut lah tu. Yang kawan tu cakap dengan dia. Nasihat dia. Tiba-tiba dia bawa mulut. Dia ambil perkataan kawan dia tu, dia pergi cerita kau lain pula. Kawan kita kata nak molek kita kena buat begini. Tu bawa mulut untuk islah, untuk kebaikan. Tu tak panggil mengadu-ngadu. Tak panggil namimah. Namimah ni, kawan kita kata begini. Hak dengar ni pun naik nak marah. Tu dia nak melagakan. Itu haram, dosa besar. Lebih besar dia dosa mengumpat lagi. Mengumpat tu dosa besar dah. Tapi mengumpat dia bukan nak melagakan orang. Mengumpat, dia menceritakan keburukan orang. Dia bukan nak jadikan orang berkelahi. Ada ni. Itu pun haram dosa besar dah. Atas pandangan kebanyakan ulama. Ada pandangan ulama dia kata dosa kecil. Yang haram dosa besar mengumpat ni, mengumpat ahli ilmi. Menyebabkan orang jadi jauh dengan majlis ilmu. Sebab apa? Ustaz tu tak pakar. Ustaz tu tak pakar. Ustaz tu tak pakar. Lepas tu nak belajar dengan siapa? Dia gini, asal dia baca dalam FB. Dia petikai atas pandang kata dosa kecil. Tak sudah petikai lah. Ulama sudah berbeza pandangan. Kita hanya bicara hukum. Kebanyakan ulama mengatakan mengumpat tu dosa besar. Kebanyakan ulama. Sebagian ulama kata dosa kecil. Hak kata kebanyakan ulama tu dalam kitab Penawar bagi hati. Mengumpat, kebanyakan ulama menyatakan dosa besar. Kebanyakan. Bukan kitab Penawar bagi hati kata ijma' ulama dosa besar. Tidak. Tapi orang pelik pula, dia bahas pula situ. Kenapa datangkan pandang kata dosa kecil? Tak bahas buat apa? Ini pelik jadinya. Tapi walaupun dosa kecil sekalipun, tetap tidak akan diampuni, melainkan kena minta maaf. Kalau dosa besar mengumpat ni, kalau dosa besar. Tapi kebanyakan ulama kata dosa besar lah. Tok Imam dia mengumpat sebelum sembahyang. Maka Tok Imam tu kena singkir dah lah. Makruh ikut Tok Imam yang mengumpat yang dosa besar, maka jadi posik. Tak ada ni. Tok Imam tu tadi dia mengumpat. Atas pandangan dosa besar, pasik dah Tok Imam tu. Ikut tema pasik itu, makruh hukumnya. Lepas tu macam mana? Tok Imam, bunuh dulu Tok Imam. Jadi Tok Imam sementara, tadi Tok Imam mengumpat. Tok Imam minta maaf waktu dulu. Barulah kita ambil Tok Imam sebelah dulu Tok Imam. Gitu lah. Dia nak sebelah binatang. Tukang sebelah. Sebelum tu dia mengumpat. Minta maaf. Saya nak cari penyembelih lain. Sebab apa? Sebab kamu pasik dah. Sebab kamu ngumpat dosa besar. Jadi orang pasik sembelih, makruh kita makan. Balik. Saya akan cari penyembelih yang lain. Gitulah. Atas pandangan kebanyakan ulama, mengumpat ni dosa besar, ngumpat sekali cukup dah. Pasik. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Sebab pasik ni apa? Yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali. Jadi kalau mengumpat dosa besar, Tok Imam ke, orang nak sebelah binatang ke, wali ke, saksi nikah ke, sudah jadi pasik, maka Tok Imam, tukang sembelih, tak makruh dah. Tak ada pakai dah dia. Wali saksi pasik, tak sah dahnya. Keadaan ni. Jangan duk bahas lah tunya. Cuma kebanyakan ulama kata dosa besar. Ada setengah orang kata dosa kecil. Atau pernah kata mengumpat ni dosa besar sekalipun, besar lagi dosa besar, mengacung-ngacung batu api. Dia mengadu-ngadu ni batu api, lalak ija, golok mata dua, apa lagi panggil? Masyhur kita batu api tau. Masyhur kita batu api. Dia bawa mulut untuk menjadikan berkelahi. Akan dibangkitkan atas rupa ke macam orang berzina juga. Sebab ada orang pasang perangai gini. Dia nampak orang kurang tidak sependapat, seperti ada sedikit pertelingkahan, dia yang api-apikan. Dia orang yang mengacung ni bukan hanya bawa mulut.
daripada satu majlis kepada majlis yang lain. Terkadang di majlis yang sama. Dia nampak kawan dia tu nampak bertelingkah. Dia api-apikan. Dia buat gitu. Pandai ni. Hak hebat lagi masa budak-budak. Nampak tu nak dok jadi berkelahi. Tapi nampak panah. Kawan dia buat macam mana? Ni. Dia pun ambil wohnya suti. Okey, kamu sepak wohnya ni ke kepala ayah dia. Sepak. Oh, ni. Ada pasal gini. Pasal gini ni. Jangan berkelahi dua ni. Digomor dulu di seorang. Biar nyeng waktu dulu. Pada nyeng. Faham tak nyeng? Faham tak nyeng tau? Biar nyeng dia dulu. Barulah kes mula kita dua orang ni. Nak gomor ke tak? Tadi macam nak gomor dah. Dia apikan. Ada tak? Jangan gomor dulu. Kita ni. Kita tu dia dulu. Biar jadi nyeng. Pada nyeng. Orang tidak faham nyeng ni. Nyeng lah. Lumak. Biar apa? Biar dia berambuh dulu. Macam mana kita dua orang ni. Jadi tak nak gomor ni. Lelaki mula. Orang tengah nampak panah. Dia pergi apikan. Itu panggil namimah. Haram. Dosa besar. Dosa besar lebih besar daripada dosa besar mengumpat. Akan dibangkitkan pada hari akhirah atas rupa kera. Dia bagai-bagai ni yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Masih hidup, dia mata comel. Tapi dibangkitkan dalam keadaan buta. Raja yang zalim. Raja yang zalim akan dibangkitkan di pada mahsyar dalam keadaan buta. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan rupa babi. Dibangkitkan dalam keadaan rupa babi. Rupa babi ni orang yang makan rasuah. Orang makan rasuah. Dia akan dibangkitkan atas rupa babi. Ada yang dibangkitkan atas rupa tuli dan bisu. Orang yang ujub dengan ilmu. Dia bagai-bagai. Dia bagai-bagai keadaan kedudukan seseorang ketika dibangkitkan. Dan dihalau daripada tempat bangkit kepada mahsyar, kepada mauqif. Yang pertama dibangkitkan, nasyrun, ba'sun. Kemudian hasyar ni dihalau, dihimpunkan di satu tempat, dipanggil mahsyar ataupun mauqif. Pada ni. Kemudian di mahsyar itulah panjang pula bicaranya. Di mahsyar tu panjang bicara dianya. Sebelum nak pergi kepada hak kitab ni, kan. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diri kita akan hidup. Mana dibangkit semula daripada kubur, daripada hari kiamah. Dan pada hari kiamah juga dihisapkan akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini. Jadi nak pergi kepada hisap, Nak pergi kepada hisap ni di tengah tu panjang lah. Di tengah tu panjang bicara sebelum pergi kepada hisap. Mana sebelum pergi pada bicara hisap, sebab di mahsyar tu sendiri, di mauqif tu sendiri, tempoh masa dia tu. Tempoh masa di mahsyar, tempoh masa di mauqif, ada menyatakan hak dalam ayat tu lah. Hak dalam ayat dalam ayat Yasin tau. Sejadah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Itu 1000 tahun. Dalam ayat yang lain pula, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, 50,000 tahun. Jadi ada ayat 1000 tahun, ada ayat 50,000 tahun. Bersalahan di situ masa, bersalahan masa di mahsyar, bersalahan
kelakuan manusia. Hak panjangnya masa itu bagi orang kafir. Hak pendek ringan masa bagi orang yang taat. Hak pertengahan bagi orang beriman yang banyak dosa. Dia gitu. Pandai ni. Di mahsyar tu, di mauqif tu. Di mahsyar tu pula bagai-bagai lah. Di mahsyar tu bagai-bagai. Keadaan di mahsyar tu sendiri. Keadaan di mahsyar tu dia ada bagai-bagai. Hak yang beriman tak ada apalah. Yang beriman tak ada apa situ. Ni di pada mahsyar ni, pada hari yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Likulli abla ya wa banihi likulli amri minhum yauma izin sya'nuhu yughni. Itu dalam surah apa kita baca tu? Yauma yafirru almar'u, pada hari lari oleh seseorang, min akhihi, saudara dia, wa ummihi, ibu dia, wa abihi, ayah dia, wa sahibatihi, isteri dia, wa banihi, anak dia. Kenapa? Likulli amri. Kenapa pekerjaan masing-masing? Hari bila tu? Hari qiyamah. Hari dihimpunkan di mahsyar. Pakak tak mengaku dah masa tu. Hak ni bagi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman, pada masa di mauqif di mahsyar tu, wujuhun yauma izin musfirah, dahikatum mustabsyirah. Muka pada hari tu, muka dah kena berseri-seri dan ketawa lagi bersukaria. Ada apa tu? Jadi kalau yang beriman, di mahsyar tak ada apa. Tadi saya baca ayat salah tadi tu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa abihi wa sahibatihi wa banihi walikulli mri'in fihi. Apa ayat tu? Ingat tak? Juz amal je tak? Ke? Dia baca tengah-tengah ni jadi Quran kena jaga. Dia tak boleh nak baca bebek kurang. Dia baca bebek kurang, kena ingat molek ayat kita nak baca. Apa ayat tu menceritakan berkaitan dengan keadaan manusia ketika di mahsyar. Keadaan manusia ketika di mahsyar. Jadi kalau orang berimannya mukanya berseri-seri, dahikatum mustabsyirah, ketawa lagi bersukaria. Tu bagi hak yang beriman. Hak yang derhaka pada Allah, yang kafir, yang munafik, inilah hak macam-macam seksaan di pada mahsyar, yang berenang dalam peluh yang lebih busuk daripada bangkai apa semua, yang mana peluh tu sampai ke hidung apa semua. Tu keadaan masing-masing. Ada ni. Jadi apabila seksaan di mahsyar seumpama tu, Allah Ta'ala campurkan ilham kepada puak ni, nak jumpa dengan Nabi Rasul, nak jumpa dengan Nabi Rasul, nak minta dengan Nabi Rasul ni, mohonlah kepada Allah, hisablah, kiralah. Gitu. Kalau kira kamu ke neraka, neraka gilah, biarlah. Faham tak? Ini hak sebelum nak pergi kepada nak hisab, pergi pada hisab. Sebab dia akan pergi kepada hak dalam kitab ni, di muka surat 69 tu. Di muka surat 69, baris yang ke-4 daripada bawah,
Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di pada masa kelak yang manusia sangat susah waktu itu ni. Dia panggil apa ni? Asy-syafaatul uzma, asy-syafaatul kubra, syafaat besar fi fasl qada ni. Ni bila syafaat ni sebelum hisab. Syafaat ni sebelum hisab. Jadi apabila manusia yang kafir, yang munafik, yang banyak dosa ni tak tahan dah dengan seksaan di mahsyar, mereka akan jumpa dengan satu nabi. Minta supaya mohon kepada Allah supaya Allah Taala kira bicaralah. Sampai ke Nabi Adam AS. Nabi Adam jawab nafsi. Lepas tu berpindah pada Nabi yang kemudian nak jumpa Nabi Rasul ni pula dalam masa 1000 tahun pulaknya. Sampailah pada Nabi SAW. Nabi pun jawab, ana laha ummati. Akulah yang memiliki syafaat besar ni. Aku yang memiliki syafaat besar ni. Nabi pun sujud di bawah arasy kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala perintah Nabi SAW, irfa ra'saka washfa' tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepala kamu dan engkau mohon pertolongan, nasihat aku akan diberi pertolongan. Apa dianya? Nabi mohon supaya dibicarakan. Baru sampai kepada hisab. Pada ni asy-syafaatul uzma, asy-syafaatul kubra yang kita duk baca tu. Dalam doa ni, doa lepas azan, doa lepas iqamah tu. Doa lepas azan, doa lepas iqamah tu. Maqaman mahmudan allazi wa'attah tu. Maqaman mahmudan allazi wa'attah. Maqam yang terpuji, yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam mahmud? Asy-syafaatul uzma, asy-syafaatul kubra, syafaat besar pada kaki. Itu dia maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji adalah syafaat besar. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarlah Tuhan kata akan bahawa membangkit Tuhan akan dikaya, membangkit akan dikau yang Muhammad oleh Tuhan engkau akan maqaman mahmud, maqam yang terpuji, iaitu syafaat ni. Syafaat ni sebelum daripada hisab. Lepas hisab barulah pergi kepada mizan. Ini kalau ikut susunan lah. Tapi dalam kitab Fatih Faridah ni syafaat besar tu diletak di belakang. Di syafaat besar tu kalau ikut susunan, letaknya selepas dibangkitkan, selepas berhimpun di mahsyar, sebelum dihisapkan. Mana puak kapi, puak munafik, puak banyak dosa ni, kiralah nak kira pun. Nanti ke neraka. Neraka pun neraka lah. Sebab apa? Tak tahan dah seksaan di mahsyar. Walau bila masuk neraka, berat lagi seksaan. Macam ginilah bandingan. Allah susahnya hidup, baik mati. Oh, baik mati. Susah hidup pun tak boleh banding dengan barzah. Kan ada orang kan, dia orang kafir lah, bukan orang Islam. Apabila dikatakan dia ada penyakit, dia ada penyakit. Lepas tu dia pun keluar daripada bilik doktor tu, sedar-sedar dikatakan terjatuh di beranda hospital. Terjatuh apa? Dia terjun. Dia terjun pada ni. Dia masuk bilik doktor. Doktor pun beritahulah tahap penyakit dia tu, kejutlah dianya. Tak ada harapan dah. Kan baca nak berita tu kan. Terjatuh. Dia melompat terjun lah. Sebab apa? Tak ada faedah dah hidup. Apa? Penyakit. Lepas tu masuk barzah. Mengkapir. Macam lagi barzahnya? Lagi berat. Dan ni. Hatta dunia ni
Sakit berat dah. Tapi tak boleh banding. Tapi orang kafir tak erti, tak beriman, biarlah mati lagi baik. Lepas tu masuk barzah, seksaan yang berkekalan di alam barzah. Allah bila lah nak bangkit kembali. Ni, pok-pok duk alam barzah orang kafir ni. Bila lah nak bangkit kembali. Bangkitlah di mahsyar. Lebih berat seksaan daripada barzah lagi. Lebih berat dan lebih lama. Berat seksaan di mahsyar, lama seksaan di mahsyar. Kiralah. Neraka pun neraka lah. Neraka lebih berat seksaan dan lebih lama. Kalau kafir gak selama-lamanya. Tapi dia fikir atas dunia susah, baik mati. Barzah diseksa, bila nak dibangkitkan? Bangkit dah, seksaan lebih berat. Bila nak kira, nak hisap, nak kira. Ni pada ni. Jadi yang mitok dengan Nabi Rasul ni syafaat ni, orang kafir, orang munafik, orang banyak dosa. Orang beriman dalam keadaan mukanya cerah cemerlang, dalam keadaan ketawa, dalam keadaan gembira di mahsyar, di mauqif. Mana bagi orang yang beriman, masanya sangat singkat, masanya sangat sekejap. Sebab apa singkat? Sebab duduk dalam sedap, duduk dalam nikmat. Tak sedar, hisap dah. Hak dalam keadaan sedap ni, dalam keadaan nikmat. Hak dalam keadaan seksa ni gak, masa dia rasa panjang. Ini di antara perkara-perkara yang wajib kita imani, rukun iman yang kelima. Dan pada hari kiamat juga dihisap akan amalan kita yang kita beramal di dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisapkan. Ada di kalangan ummah Nabi masuk syurga tanpa hisap. Yang akan dihisapkan akan menerima catatan amalan. Yang tidak dihisapkan tidak akan menerima catatan amalan. Jadi sebelum hisap ni, satu lagi perkara yang kita wajib imani adalah masing-masing yang dihisapkan akan terima catatan amalan. Sama ada terima dengan tangan kanan ataupun terima dengan tangan kiri pula situnya. Terima catatan amalan, masing-masing akan baca catatan amalan masing-masing. Barulah pergi kepada hisap. Habis hisap, pergi pada mizan. Masih hisap tu lah. Ada hisap secara... tak ada hisap lah. Dia tidak akan menerima catatan amalan, dia akan terus ke syurga. Tak ada hisap. Kalau ada hisap ni pula, ada hak hisap yang ringan je, akhirnya akan ke syurga. Ada hak hisap yang dia panggil apa? Hisap dengan keadilan. Mana Tuhan hisap belaka. Ni. Tuhan hisap belaka. Ni hak ditakutinya. Ada yang hisap secara kuat, ada yang hisap secara perlahan. Dia kitalah pada masa hisap ni pula. Tak samalah pula. Hak masuk syurga tanpa hisap tu satulah. Hak pada masa hisap ni. Pada masa hisap ni takut pahala akan dimasukkan ke daftar kebajikan orang yang lain kalau banyak dosa sesama anak Adam. Makna kata kalau mizan timbang tanpa hisap mungkin syurga sebab pahala banyak. Kalau dia sekarang ni hak masuk syurga tanpa hisap, yang pertama tidak akan menerima catatan amalan, yang kedua tidak akan dihisapkan, yang ketiga tidak akan ditimbang di atas mizan. Dak belaka ni, dia terus ke syurga. Dia hanya kena lalui tiang sirat. Tiang sirat ni tidak ada yang boleh lepas. Wa iman Nabi Rasul sekalipun semua akan melalui tiang sirat. Nabi Rasul terima catatan amalannya tidak, hisapnya tidak, mizannya tidak, timbang. Tapi semua akan melintasi tiang sirat. Sebab apa? Sebab tiang sirat ni akan dibentang atas neraka jahanam, syurga di seberang sana. Jadi semua ahli syurga termasuk para nabi dan rasul akan melintasi tiang sirat. Tapi yang masuk syurga tanpa hisap tak akan terima catatan amalan, tidak akan dihisapkan dan tidak akan dimizankan. Ni hak yang dihisapkan. Lepas hisap barulah dimizankan, ditimbang. Mana nak ceritanya, kalau tak hisap, mizan saja, tapi tak ada ni.
Yang tak hisap tak akan mizan. Kalau kita katalah tak ada hisap, mizan lalu dah, kemungkinan dia ahli syurga sebab kebajikan dia banyak. Tidak. Dia kena hisap dahulu. Pada masa hisap ni dia mufli. Timbang berat kejahatan, masuk neraka. Ni takut takut pada masa hisap dosa-dosa kita dengan anak Adam, yang mana kita akan bayar dengan pahala kebajikan. Pahala kebajikan habis, maka dosa anak Adam yang kita zalimi, dosa yang ada di catatan kejahatan orang yang kita zalimi, dosa tu akan diletak pula atas dosa kejahatan orang yang menzalimi. Tahu mana? Ini hak dosa yang berkait dengan anak Adam. Inilah perkara yang kita nak kena ingat sentiasa. Ingat apa? Ingat hari akhirah. Ni, ingat mati, ingat hari akhirah. Ingat mati, ingat hari akhirah. Hari akhirah ni barzah ke, mahsyar ke, syurga neraka ke. Sebab apa? Ingat mati, ingat akhirat ni lah akan jadi benteng yang besar pada kita. Nak mengupak, mengupak pahala kita tak banyak mana dah. Kepada orang, buat apa? Tambahan pula orang yang kita umpat tu orang kita tak berahi. Orang kita bulu mata pada bulu mata. Pada bulu mata. Kita dah berahi ke dia? Kenapa kita nak hadiah pahala kita ke dia? Itu kata Abdul Al-Mubarak. Kata orang baru katakan, kalau aku ni suka mengumpat, nescaya aku akan umpat mak ayah aku, kerana mereka lebih berhak dengan pahala aku. Kalau aku suka mengumpat, nescaya aku akan umpat ibu bapa aku, kerana mereka berdua lebih berhak dengan pahala aku. Kalau aku suka mengumpat, bukan ulama Mubarak suruh kita mengumpat mak ayah, bukan. Kalau suka mengumpat mak ayah, lebih pahala ke mak ayah. Begitu. Tapi jangan faham, jangan panggil apa? Pembaris. Kan panggil apa? Kan nikah ditulis gambar pembaris. Pembaris. Jangan mengumpat orang lain, mengumpat mak ayah. Tu pembaris orang panggil. Tak pasal-pasal kita beri pahala pada orang kita tak berahi. Kalau kata kita, mana kamu? Kamu dengan dia tu lama dah tak belaga angin. Tak jual sama kamu dua orang ni. Berkelahi sama kalau jumpa apa. Macam mana dia? Minta maaf. Oleh kerana saya tak berahi ke dia, saya tak suka ke dia, saya takkan hadiah pahala saya ke dia. Betul tak? Tak pasal-pasal orang kita tak berahi, kita cara hadiah, kita beri pahala ke dia. Cerdik ke bodoh? Orang kita tak berahi ni, kita nak belanja ites cawang, kita jadi sayang. Kita bukan kedeku. Tapi untuk orang ni yang kita tak berahi, nak bayar ites cawang, ada bayar diri dia. Padahal bukan kedeku pun. Sebab apa? Kita tak suka ke dia. Ites cawang, kita sayang nak belanja, pahala kita beri ke dia. Bukan? Tu kata orang yang kita tak berahi, jangan duk cara hadiah. Bukan mana orang kita berahi kita nak mengupak, bukan. Biasanya kita mengupak orang kita tak suka, orang kita suka kita tak mengupak. Kita biasa mengupak orang kita tak suka. Semestilah jangan mengupak. Sebab apa? Sebab beri pahala. Itu kisah aulia. Dia qiyamul sentiasa. Satu malam tu dia tidak qiyamul aulia ni. Maka isteri dia tanyakan apa tidak qiyamul. Dia jawab, orang sudah umpat di siang hari tadi, maka pahala dia sudah ada, maka malam ni dia tak payah buat ibadat, dia boleh tidur dah. Ada ni. Dia aulia. Dia memang qiyamul setiap malam. Satu malam tidak bangun. Isteri tanya, kenapa tak payah dah buat amal malam tu? Sebab apa? Pahala boleh dah. Bagaimana pahala? Orang umpat dia. Mana? Ingat baik tu dalam FB tu, duk umpat orang-orang tu dalam tu. Orang tu hidup tenang je, buat ibadah kepada Allah. Yang umpat tu atas dunia, hidup di kepanasan, di akhirah nanti macam mana? Pandai ni. Orang yang diumpat tu orang-orang alim, orang soleh. Orang alim soleh ni orang kata macam-macam ke dia pun, dia relax, tenang je. Sebab apa? Dia kata sama-sama akan dibangkit di mahsyar. Kita tak akan ke lain dah. Nak katalah. Itu bagian masing-masing. Tapi orang yang umpat ni adakah hidup tenang? Takkan hidup tenang. Macam mana kepala kebajikan dia? Akan diberi pada orang yang diumpat. Dan diumpat tu lama mana ada umpatan dalam FB tu? Selama mana ada umpatan dalam FB tu? Ini umpatan, bukan makian, bukan fitnah.
umpatan ni benda sebenar. Dengan perkataan yang biasa. Makiang ni kata huduh. Fitnah ni kita adakan benda yang tak ada. Tu lagi berat. Mana dalam FB ni kalau kira orang yang tak ada akhirat lah. Mungkin orang yang bukan orang Islam, mungkin guna nama orang Islam. Tapi ada juga orang Islam betul. Dia tak fikir akhirat lah tu. Tak ingat, tak fikir akhirat. Dia fikir nafsu dia je. Dia rasa dia cerdik, dia pun ikut nafsu dia, puas nafsu dia. Bukan akhirat atau dunia pun tersungkur dah. Atau dunia pun malu dah. Atau dunia pun tersungkur dah. Malu dia seorang dah, malu habis keluarga. Ini manusia yang ikut hawa nafsu. Yang tak ingat mati, yang tak ingat akhirah. Dia ingat hidup ni atas dunia, mati senyap boleh dia ingat. Mati kena ingat mati dan kena ingat pada hari akhirah. Panjang pembicaraan. Barzah pun sudah cukup. Belum lagi hak di mahsyar. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 20 baris bawah sekali. Muka surat 20 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sayugianya mana apa sepatutnya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu, yang demikian bacaan-bacaan selepas daripada sembahyang fardu subuh. Sayugianya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu, demikian bacaan-bacaan wirid selepas selesai sembahyang fardu subuh. Baca doa jawami'il kawamil. Doa yang menghimpunkan segala kesempurnaan. Jawami'ul kawamil, doa yang menghimpunkan segala kesempurnaan. Ataupun dipanggil doa jawami'ul kalim. Yang menghimpunkan hak perkataannya pendek tapi maksud dia panjang. Doa jawami'ul kawamil ni kalau contoh ayat Al-Quran kok, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Macam mana doa tu? Dia menghimpun dak segala kesempurnaan. Menghimpun segala kesempurnaan. Ada ni. Dapat kebaikan atas dunia. Sempurna dah tu. Dapat kebaikan pada hari akhirah. Sempurna dah tu. Terpelihara daripada azab neraka dengan dimasukkan ke syurga. Tak ada benda dah. Habis dah. Cukup dah kesempurnaan. Itu contoh. Doa yang menghimpunkan kesempurnaan. Contoh ayat Quran tadilah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta Allah Ta'ala beri kita ni kebaikan atas dunia. Tak payah perici dah lah. Kebaikan atas dunia. Kebaikan kepada kita ni atas dunia. Kebaikan atas seseorang ni, kemungkinan kebaikan dia itu dalam keadaan senang. Dia dapat melakukan kebaikan. Ada seseorang dalam keadaan sederhana, dia dapat kebaikan atas dunia. Ada seseorang yang hidup susah, dapat kebaikan atas dunia. Kita tak tahu tu. Tanda ni.
Ni kita serah kepada Allah. Kita nak kebaikan je atas dunia ni. Bukan minta kaya. Minta kebaikan. Kemungkinan kaya tu kebaikan, Allah jadi kaya. Kemungkinan hidup sederhana tu kebaikan, Allah jadikan sederhana. Dan kemungkinan juga hidup susah tu kebaikan, Allah jadikan susah. Kan ada orang senang, kebaikan dia banyak bersyukur. Orang sederhana, kebaikan bagi dia. Belajar, wa ta'at tak kendala. Orang susah, Tuhan bagi kebaikan pada dia. Tak ada, dia sabar, dia redha, dia berusaha sekadar dianya. Dia tak ada benda yang karuk-karuk. Sebab dia orang yang susah. Itu kebaikan bagi dia. Maksudnya sekarang ni mohon kebaikan. Mohon kebaikan atas dunia. Kebaikan pada hari akhirah. Cukuplah. Lepas tu terpelihara daripada api neraka. Tu. Dia panggil apa tu? Jawami'ul kawamil. Doa yang menghimpunkan segala kesempurnaan. Tak nanti panjang doa ni. Itu hak sayugia. Tapi terdahulu Imam Ghazali kata, maka engkau baca, yang terdahulunya tuan kitab ni kata, Syekh Abdul Samad Al-Farandi kata, setelah itu maka engkau baca doa, barang doa yang engkau kehendak. Lepas habis wirid subuh, baca doa lah, apa-apa doa pun. Melayu ke Arab ke, kau pandai. Baca doa je. Lepas tu didatangkan perkataan Imam Ghazali. Sayugianya, ni lagi elok. Hak asalnya berdoalah dengan apa doa yang engkau kehendak. Betul lah. Dan kalau kita tak pandai doa-doa hak lain-lain, apa doa kita pandai sudahlah. Tapi kalau kita biar jadi pandai, kita doa, saya kira kita baca doa yang jawami'ul kawamil. Itu lagi baik. Ni kena ngapalah. Iaitu doa jawami'ul kawamil, doa yang menghimpunkan segala kesempurnaan yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini doa Nabi ajar. Dia doa ni hak paling besar ayat Al-Quran. Hak nombor 2 Nabi ajar. Hak nombor 3 doa para sahabat radhiyallahu anhum. Nombor 4 doa yang dibaca oleh ulama-ulama. Doa yang dibaca oleh aulia-aulia. Tu. Lepas tu doa yang kita reka sendiri. Gitu je lah. Tapi doa nombor 1, doa ayat Al-Quran contoh tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, tu doa ayat Al-Quran. Itu yang paling afdal. Tambahan pula doa tu jawami'ul kawamil. Ini doa nombor 2 ni, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana doa dia? Demikianlah doanya. Allahumma inni as'aluka. Pandangan. Kalau bukan Quran lah. Kalau bukan Quran, kita wajib dah ikut tajwid. Ni tajwid ni. Dia ada idgham pula sini ni. Min qaulin wa amalin. Kalau kita baca min qaulin wa amalin. Contohnya tak ada idgham. Tak apa, ini bukan ayat Quran. Ni bukan ayat Quran. Tapi sungguh walaupun bukan ayat Quran, doa hak Nabi baca dalam kitab-kitab dia baca dengan tajwid juga. Dia baca dengan tajwid juga. Tapi hak bukan ayat Quran, tu setengah pandangan tak wajib tajwid. Ni idgham tak payahlah. Ni idgham belaka ni. Wa'udzubika minasyarri kullihi. Wa as'alukal wa'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika minasyarri masta'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ni doa ni comel ni. Ni dia antara doa dalam doa hak biasa tu saya bacalah di Pondok Kerandang. Ini doa yang di antara doa
Biar yang tu saya bacalah. Walaupun ada sedikit perbezaan, tapi doa yang lebih kurang sama. Sebab almarhum Tok Guru Babun Jabudin Kerandang ni, di doa pendek-pendek je. Doa lepas mayang pun pendek. Doa lepas daripada tahlil pun pendek. Doa lepas daripada semai jenazah pun pendek. Dia pendek belaka Tok Guru. Doa lepas semai jenazah pendek sangatlah. Angkat tangan. Alhamdulillah selesai, selawat selesai. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azim hazal mayyit. 3 kali. Wa sallallahu alaihi wasallam. Angkat. Gitu je. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Allahumma bihaqqi dengan hak Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Keluarga Muhammad alla tu'azim hazal mayyit, yang azab ini mayat. Baca 3 kali. Wa sallallahu angkat. Sebab apa? Nak cepat. Lepas ada salam semasa jenazah tu, gua bacalah Fatihah sekali, Qul Allah 3 kali. Lepas tu tutup doa cukup pendek. Orang sekarang ni lepas semasa jenazah tu macam nak tahlil dah. Baca sampai ke ayat kursi lah, macam nak tahlil dah. Lama dia baca. Orang nak segera pada perkuburan. Ada ni. Lepas tu dia angkat tangan berdoa pula. Allah diulang balik doa dalam semasa jenazah tadi. Panjang pula dia baca doanya. Nak baca doa panjang? Boleh selepas selesai ke bumi. Beres dah urusan, kita sudah menghantar jenazah di tempat dia duduk. Kita pun doa lah panjang mana nak doa pun. Kan ni, setengah Tok Guru doa lepas semasa jenazah ni, beri salam je, angkat lalu dah. Tak ada doa-doa dah. Tapi kita tak lah gitu, kita baca doa. Tapi jangan berjela-jela. Sekarang dia berjela-jela panjang. Nak segera. Tapi makmum Tok Guru saya memang pendek. Doa lepas semayang pun tak panjang mana. Tapi doa ni lah di antara doa yang Tok Guru baca. Doa yang diajak oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doa dia, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan dikau daripada kebaikan. Kulli, sekaliannya. Ada. Apa kebaikan tu? Tak payah ceritalah. Sebab apa? Kulli, sekalian. Apa dia? Tak payah, sekalian. Takkan nak perici satu-satu. Nabi tok sedap. Sekalian. Sekalian kebaikan ni, ajilihi wa ajilihi. Ajilihi ni apa-apa? Yang segera, wa ajilihi, yang bertangguh, yang lagi akan datang. Yang segera, yang sekarang, wa ajilihi, dan yang bertangguh, yang akan datang. Setengah mengatakan ajilihi, segera atas dunia. Wa ajilihi, yang akan datang hari akhirah. Ada letak makna gitu. Setengah kata dah ajilihi ni masa sekarang lah. Masa sekarang ni. Wa ajilihi, masa akan datang. Termasuk pada masa hari tua. Itu wa ajilihi. Ajilihi sekarang. Apa? Selalu. Saya tanda sini. Yang selalu. Yang selalu ni kita sama-sama. Tak kan? Yang selalu tu bukan sama-sama. Bukan selalu sama ni. Selalu sekarang. Kan kita kata, lepas tu mari baca, mari selalulah. Mana pun mari selalu. Buat selalulah. Selalu di situ bukan makna sokmo. Kan kita selalu ada makna sokmo. Selalu ada makna sekarang. Ni. Yang selalu mana apa? Yang sekarang. Wa ajilihi, yang bertangguh yang akan datang. Sekarang ni pada masa kita sekarang. Akan datang ni masa tua-tua kita masuklah. Memang kita minta kebaikan sekalian. Sekarang dan kalau masa akan datang. Tak panggil melengkapi kesempurnaan dari situ. Nak apa lagi? Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan ni barang yang aku ketahui daripada kebaikan dan barang aku tak tahu. Kita kalau nak minta kebaikan ni, kebaikan yang kita tahu. Yang kita tak tahu, kita tak minta. Sini ni kebaikan sekarang kita minta dengan Allah. Kebaikan sekarang ni kebaikan yang aku tahu dan juga kebaikan yang aku tak tahu.
Kalau kita minta satu-satu, hanya minta kebaikan yang kita tahu. Kebaikan yang kita tak tahu, kita tak minta. Ada. Tak payah minta. Tak payah perici. Kita sebut umum je. Secara melengkapi. Mana? Secara menghimpunkan, melengkapi. Kebaikan barang yang aku tahu daripadanya, dan kebaikan barang yang aku tak tahu. Janji baik, aku minta dengan kau ya Allah. Ini comel ni. Wa'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku mohon berlindung dengan engkau daripada kejahatan, sekalian kejahatan, yang sekarang dan yang lagi akan datang. Kejahatan barang yang aku ketahui daripadanya, dan kejahatan barang yang aku tidak ketahui. Janji hak jahat atau buruk, aku minta berlindung. Dok kita kalau ngapa doa, bukan banyak sangat doa kita ngapa. Doa kita sikit-sikit je. Jadi hak kita doa kita duk baca sikit-sikit tu, biar kita tahu maknalah apa yang kita minta. Wa as'alukal jannata, dan aku minta akan dikau akan syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan barang yang menghampirkan kepada syurga. Aku minta syurga dan barang yang menghampirkan aku ke syurga. Bukan minta syurga saja, yang menghampir kepada syurga tak minta. Ni comel. Wa as'alukal jannata, dan aku mohon akan dikau ya Allah akan syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan aku minta akan dikau akan barang yang menghampir barang kepada syurga. Mana hak barang yang menghampir syurga? Min qaulin, daripada perkataan. Manakah perkataan yang bawa yang menghampirkan aku kepada syurga? Aku minta perkataan tu lah. Perkataan yang baik-baik lah. Wa amalin, amal manakah yang menghampirkan kita ke syurga? Kita minta amal tu lah. Wa niyatin, dan niat. Niat manakah yang menghampirkan ke syurga? Niat ikhlas. Kita minta tu lah. Wa i'tiqadin, dan i'tiqad. I'tiqad manakah yang menghampirkan ke syurga? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tapi mitok ni kena ingat. Bukan mitok kosong gitu. Belajar molek, wa amal molek, baru mitok. Mana kita belajar molek? Manakah perkataan, amalan kebaikan yang akan bawa ke syurga? Manakah niat yang sebenar yang menghampirkan ke syurga? Manakah etika yang sebenar yang menghampir ke syurga? Kita kena belajar wa amal dulu, molek dulu, baru kita mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, akan dikau kami mengabdikan diri, akan kami mengabdikan diri. Kita mengabdikan diri akan Allah dulu. Mana perkataan comel, amalan comel, niat comel, i'tiqad comel. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami mohon pertolongan. Apa minta? Allahumma, buat asbabnya tidak. Tu bukan minta gitu. Mana ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana apa ni? Amalan hak kebaikan mana? Perkataan yang baik hak mana? Amalan baik hak mana? Niat hak baik hak mana? Satu lagi, i'tiqad. I'tiqad manakah yang akan menghampirkan kita ke syurga? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wa'udzubika minan nar, dan aku minta lindung engkau daripada neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan aku minta lindung engkau daripada barang yang menghampirkan aku kepada neraka. Mana? Min qaulin. Ilmu kita ada dah. Cakap gini, ni neraka ni. Ni mengumpat ni. Ni mengadu-ngadu batu api ni. Ni memfitnah ni. Kita minta berlindung. Ilmu ada. Kalau ilmu tak ada, ikut sedap cakap jahil tukih. Tak nak minta atunya. Sekarang ni kita ilmu ada dah.
Cakap gini ni perkataan yang menghampirkan ke neraka. Jadi kita minta Allah pelihara kita daripada percakapan seumpama ni. Sebab ilmu ada, kadang-kadang kita tak upaya nak tinggal. Contoh tadi lah mengumpat. Semua orang tahu belaka. Semua orang ada ilmu belaka. Mengumpat tu haram, ijma' ulama'. Kebanyakan ulama kata dosa besar. Mengumpat tu apa dia? Kita faham. Dah takrif mengumpat. Pada ni. Tapi boleh tinggal tak mengumpat. Payah nak tinggal. Mohon kepada Allah. Ni mohon kepada Allah. Allah Ta'ala lindungi kita daripada yang menghampirkan pada neraka. Daripada qaul perkataan. Wa amalin dan amal. Wa niyatin. Niat mana yang ke neraka? Wa amal ibadah. Niat kerana nak dunia. Riak. Itu neraka. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Daripada niat yang menghampirkan ke neraka. Wa'tiqadin dan i'tiqad. I'tiqad manakah yang akan menghampirkan ke neraka? I'tiqad Mu'tazilah. Kita kena i'tiqad Mu'tazilah. Kemudian kita mohon kepada Allah. Allah lindungi kita daripada i'tiqad yang bawa ke neraka. I'tiqad Mu'tazilah. Yang kita minta dengan Tuhannya, i'tiqad yang menghampirkan ke syurga, i'tiqad ahli sunnah. Kita minta berlindung daripada i'tiqad yang menghampirkan kepada neraka, i'tiqad Mu'tazilah. Tapi i'tiqad ahli sunnah dengan Mu'tazilah ni biar kena molek-molek. Biar jelas molek-molek. Baru kita mohon kepada Allah. Faham tak? Kalau mohon saja belajar dok apa dok, itu tak ada nilai tu. Itu tak ada nilai. Sebab kita ada tu salikin kita ni, ini kita masuk bab fiqh ni. Bab yang kedua. Bab yang pertama, i'tiqad, tauhid. Sebelum bab yang pertama, bicara bab ilmu. Penekanan bab ilmu, fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana. Belajar niatnya macam mana. Hadis semua molek dah dahulunya. Maknanya ilmu ada, i'tiqad betul, amal betul, zahir batin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mohon akan dikau ya Allah daripada kebaikan barang yang memohon akan dikau daripada barang oleh hamba engkau dan utusan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lagi luah ni. Apa yang kita minta? Kita minta kebaikan hak Nabi minta. Bukan? Kita minta kebaikan hak Nabi minta. Apa dia? Tak payah perici lah. Hak Nabi minta kita nak belaka tu. Bukan? Hak ni cerita. Cerita ni betul tak tahulah. Dengar orang cerita. Betul tak tahu. Jadi, dia buat tahlil. Malam kemudian tu Syekh tahlil tak siapa. Sekarang ni nak buat tahlil boleh dia kata. Doa tak ingat. Buat tahlil. Yang mana nak buat tahlil ni? Baca ayat kursi, baca. Tu bolehlah tahlil. Dia kata doa tu doa anda. Dia buat macam mana? Dia bakat tangan. Ya Allah, engkau perkenan kalau doa, Syekh tahlil doa malam kemarin. Gitu je dok. Sekarang ni Syekh tahlil tak siapa. Nak bawa tahlil, kita pandai buat tahlil. Ke tak anda buat tahlil? Tapi doa tu doa anda. Ada tu imam, doa tahlil dia apa? Doa lepas sembahyang tu doa tahlil. Allahmu ni orang buat dengan nasi minyak lagi, nasi biryani lagi, dia doa tahlil dengan doa lepas sembahyang. Itu tak apa lah, tula je dia kata. Doa lepas sembahyang lain, doa tahlil lain. Bunyi pun lain dah. Doa ngapanya dia. Ada tu memang gitu. Dia kata tula je, tula kat mana? Jadi pun, ya Allah engkau perkenankanlah doa Syekh tahlil malam kemarin. Dah cerita dah lah. Atau orang cerita kelakar ke, buat cerita ke, sungguh Allahu'alam lah. Ni kita minta kebaikan hak Nabi minta. Ada? Selesai habis.
Ini. Kebaikan yang diminta akan dikau daripada kebaikan abduka oleh hamba engkau dan rasul engkau ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abduka wa rasuluka, memanglah dia akan mulai dengan hamba barulah disusul dengan rasul. Sebab hubungan Nabi dengan Allah, hubungan yang paling besar hubungan hamba dengan Tuhan. Rasul ni Nabi menjadi perantara antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dengan Tuhan, kedudukan hamba tu lebih tinggi. Sebab Quran banyak menyebut Nabi ni sebagai hamba. Asra bi abdihi mimma nazzalna ala abdina, hamba kami, hamba Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri masta'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta berlindung daripada dengan engkau daripada kejahatan barang yang minta berlindung akan dikau daripada kejahatan tadi oleh hamba engkau dan rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta berlindung daripada kejahatan yang Nabi minta berlindung. Doa ni panjang sikit tapi ayat tukar sikit je, mudah nak ngapa. Dah awal tu kan, Allah minni as'aluka minal khairi kullihi. Lepas tu hujung sama dengan wa'udzubika minasyarri kullihi ajilihi, sama je hujung. Lepas tu wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Di bawah tu pula wa'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin, sama je. Hak ni pula wa'udzubika wa as'aluka min khairi ma salaka min abduka. Hak bawah tu wa'udzubika minasyarri masta'azaka minhu abduka. Padahal ni dia depan tu sikit je beza. Hak belakang tu sama je. Kan senang nak ngapa tu kan? Gimana? Ada kata hak doa yang mau tunggu saya berdoa dua ni. Doa hak jawami'ul kawamil. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faja'al akibahu rusyda. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faja'al akibahu rusyda. Ya Allah, dan barang yang engkau qadakkan bagi aku daripada satu perkara. Apa yang kau qadakkan bagi apa yang Allah qadakkan bagi aku? Faja'al, maka akan jadikan akibatahu, akibah dia, kesudahan dia, rusyda, petunjuk bagiku. Apa yang kau qadakkan bagi aku daripada perkara mana-mana pun, faja'al aqibahu rusyda, maka jadi ilmu ya Allah akan akibah. Apa akibah? Kesudahan dia. Akibat itulah. Ada akibat baik, ada akibat buruk atau akibat. Jadi barang kau qadakkan bagi aku daripada perkara pekerjaan apa sekalipun, maka nak jadikan akan kesudahan barang yang engkau qadak bagi aku ni menjadi petunjuk bagi aku. Engkau qadakkan senang, jadi petunjuk bagi aku. Engkau qadakkan susah, jadi petunjuk bagi aku. Engkau qadakkan sihat, jadi petunjuk bagi aku. Engkau qadakkan sakit, engkau jadikan penghujung dia petunjuk bagi aku. Gitu ya. Kalau doa tu saya bacanya Allahumma ahsin awak. Allah. Nak baca gini tak jadi. Allahumma ahsin akibata amrina. Dia ingat dah. Semula tengok semula lah. Doa dah semayang. Baca semua doa tu. Tapi nak baca gini tak mari. Mana doa bukan sama lah. Mana minta kebaikan, kesudahan. Apa yang Tuhan qadok kita. Tuhan qadok kita bagai-bagai. Ada qadok yang manis, yang baik. Kita minta kesudahannya petunjuk. Allah qadakkan yang pahit. Kita minta kesudahannya petunjuk. Gitu je lah.
Apa yang kau qadakkan bagi aku daripada perkara mana-mana sekalipun, pekerjaan mana-mana sekalipun, jadikan oleh engkau akan kesudahan dia, aqibah dia, kesudahan dia, rusyda, petunjuk bagiku. Ini satu doa. Kemudian maka baca olehmu akan doa yang dipesan dengan dia oleh Rasulullah SAW akan Sittana Fatimah radhiyallahu anha. Oh, tadi hak Aisyah. Ini hak Fatimah radhiyallahu anha pula. Doa yang Nabi pesan kepada mereka yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ajar ni bukan hanya kepada orang yang terhampir. Maknanya untuk kita semua. Hak ni Nabi ajar doa pada anak yang paling hampir dengan Nabi, isteri yang paling hampir dengan Nabi ni. Oh, ni doa yang lebih, memang doa yang lebih. Tapi bukan Nabi nak ajar kepada anak isteri Nabi saja, bukan. Tapi nak ceritanya, kalau doa ni Nabi ajar pada anak isteri Nabi, doa ni doa yang paling comel, doa yang jawami'ul kawamil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.